Jadi insyaAllah kita boleh mula Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala ma'al lutfil 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrabis safil haniyya wa hab ya ghani. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebentar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi suara saya jelas insya-Allah? Alhamdulillah, suara dan gambar jelas jadi insya-Allah kita akan mulakan. Saya nampak semua. Okey, insya-Allah yang buka kamera semua saya nampak. Baik, insya-Allah ini kitab yang saya pegang ni, kitab ni ini kitab yang kita akan belajar, tapi yang terlampir dekat yang kita tontonkan ni, kita buka ni adalah kitab terjemahan bahasa bahasa Melayu. Jadi ini kitab, saya akan baca kitab ni. Kita akan baca kitab ni, saya akan baca kitab ni. Jadi kitab ni, kenapa dia tak keluar? Okay. Kitab ni lebih jelas, dia tak sama macam yang kita punya PDF lah. Tapi lebih kurang je lah, lebih kurang je makna dia. Jadi saya akan rujuk kitab ni, saya akan syarah melalui kitab ni, tetapi saya akan rujuk juga kitab PDF korang. Saya akan rujuk juga PDF korang. Okey, jelas insya-Allah. Baik. Semalam kita dah masuk ke dalam taqdim. Okey, kita dah masuk ke dalam taqdim. Kita dah masuk ke dalam bahagian taqdim. Sekejap. Saya ada satu kemusykilan sedikit. Okey, kita dah masuk ke dalam bab taqdim. Semua orang dah ada kitab insya-Allah Jadi insya-Allah malam ni kita akan masuk ke dalam bahagian. Kita ada 8 bahagian. Kita akan masuk 1 bahagian setengah. Kita akan masuk 1 bahagian setengah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dengan muka surat yang pertama. Kita akan mulakan muka surat yang pertama. Baik, hari ni kita akan masuk ke dalam bahagian muka surat pertama, al-ibanah wal ifadah. Jadi kita akan masuk ke dalam muka surat pertama, al-ibanah wal ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Kitab ni nama dia al-ibanah wal ifadah dalam menerangkan hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Saya rasa inilah. Okay. Recording in progress. Okay. Fi ahkamil haid wal nifas wal istihadah ala madhab al-imam Syafi'i. Jadi kitab yang kita akan belajar ni, ibanah wal ifadah ni adalah kitab yang menerangkan tentang tentang fiqh mazhab Asy-Syafi'i, fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Jadi ini adalah dikarang. Pengarangnya adalah siapa? Pengarangnya adalah As-Sayyid Ad-Dr. Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saghaf. Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saghaf ini adalah keturunan ulama yang semalam kita dah terangkan tu. Iaitu siapa? Habib Taha. Betul tak? Semalam kita ada baca Habib Taha, kan? Jadi beliau inilah keturunan daripada zuriat Habib Taha yang mana didoakan oleh Ahmad bin Alawi Bajahdab. Beliau inilah keturunan Habib
Habib Taha, Abdul Rahman bin Abdullah. Beliau adalah taklif kitab ini. Jadi kita akan masuk ke dalam muka surat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Jadi segala puji bagi yang ini tak payah tulis ini tak payah tulis. Cukuplah kalian dengar, faham, ambil poin je. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, setinggi pujian ke atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim, setiap orang yang muslim, sama ada dia lelaki maupun perempuan, maka wajib ke atas dia untuk menuntut ilmu. Jadi ini kita dah belajar semalam. Kita dah belajar semalam dalam sesi malam tadi. Ada isu kalau katakan suami tak bagi isteri tuntut ilmu, suami tak bagi isteri tuntut ilmu, jadi macam mana? Jadi kat sini dalam kitab ini ada diterangkan tentang hukum yang saya baca semalam, saya sarahkan semalam. Fal hadis yufidu wujuba ta'allumil ilm. Maka hadis ini nak memberi faedah ataupun nak menguatkan bahawasanya setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu, sama ada lelaki maupun perempuan. Jadi wa minal ilmil wajib 'alal mar'ah, dan antara ilmu yang wajib ke atas wanita, ilmu yang wajib ke atas wanita adalah apa? Adalah wanita ini dia perlu, dia wajib untuk apa? Untuk mempelajari hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Jadi ilmu yang kita belajar ni adalah ilmu fardu ain. Ilmu yang kita belajar malam ni adalah ilmu fardu ain. Jadi kita kena belajar betul-betul. Sebab apa? Ilmu yang kita belajar malam ni adalah ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain ini, kalau katakan ilmu fardu ain, semualah termasuk ilmu fardu ain semua. Jika seorang wanita itu hendaklah dia perlukan untuk belajar ilmu ini, termasuklah ilmu ahkamul haid, ilmu hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Dan termasuklah ilmu fardu ain yang lain. Dan jika sekiranya suami dia suaminya itu tidak mengizinkannya, kalaulah suaminya tu tidak mengizinkannya untuk belajar, maka maka wajib ke atas suami untuk mengajarkannya. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami. Untuk mengajarkan isteri fardu ain ni tanggungjawab suami. Suami yang diwajibkan untuk mengajarkan isteri fardu ain. Wa illa, kalaulah katakan tak mampu, macam kita cerita semalam, kalau katakan suami tak mampu untuk ajar fardu ain, tak mampu sebab dua perkara, iaitu pertama dia jahil, kedua dia tidak cukup masa, dia tak ada sempat. Maka apa? Falahal khuruj li su'alil ulama. Maka wajib bagi wanita tadi harus untuk dia apa? Untuk dia keluar bertanya kepada ulama. Maksudnya pergi belajar dekat dengan orang lain. Bahkan wajib ke atas wanita tadi untuk keluar bertanyakan para ulama. Wajib ke atas dia. Sebab apa? Suami dia tak tahu, suami dia tak boleh ajarkan dia. Jadi bila suami dia tak boleh ajarkan dia, wajib ke atas dia. Jadi tanggungjawab dia pula. Wajib ke atas dia untuk apa? Untuk pergi cari guru dan belajar. Belajar. Bal wa yahramu 'ala zawj an yamna'aha. Haram bagi suami untuk menghalang isteri belajar fardu ain. Haram. Jadi suami kalau tak izinkan isteri untuk belajar agama, belajar ilmu, terutama ilmu fardu ain, maka haram. Suami kena bagi izin. Sebab apa? Melainkan kalau dia cakap tak payahlah pergi belajar je dengan dia. Kalau belajar dengan dia tak apa. Tapi kalau dia tak ajar, maka haram dia menghalang isteri untuk pergi belajar ilmu. Melainkan apa? Melainkan kalau kata dia tak tahu dan dia jahil dan dia tak sempat juga, dia buat apa? Dia pergi bertanyakan orang alim. Dia pergi dekat orang alim, dia pergi tanya, belajar, dia pergi belajar, kemudian dia sampaikan pada isteri dia. Dia pergi belajar dan juga dia
sampaikan pada isteri dia. Jadi kalau dia halang je, dia tak pergi tanyakan untuk isteri dia ataupun dia tak pergi belajar dan semua sampai pada isteri dia, maka haram bagi dia. Haram. Sebab apa? Itu adalah sebagai tanggungjawab fardu ke atas setiap orang Islam. Jadi betapa pentingnya para isteri menuntut ilmu. Betapa pentingnya para isteri menuntut ilmu dan betapa ilmu. Kemudian sesungguhnya in ta'allum hadhil ahkam yu'addu min al-fiqh alladhi huwa min alamah iradatillah bi'abdihi al-khair haitsu jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam la yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan sesungguhnya mempelajari daripada hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Hukum haid, nifas, istihadah ini dikira daripada fiqh, daripada hukum fiqh yang merupakan tanda-tanda iradatillah bi'abdihil khair, tanda-tanda apa? Allah SWT inginkan kebaikan daripada hamba-Nya. Tanda-tanda Allah SWT inginkan kebaikan daripada hamba-Nya, Allah SWT apa? Allah SWT berikan agama. Allah SWT berikan kefahaman agama. Allah SWT berikan kefahaman agama. Haitsu jaa annahu sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu taala berikannya kefahaman agama. Seperti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومساهمة في نشر العلم الواجب وتبليغ الدعوة أعددت هذه الدروس الفقهية في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. وقد جمعت هذه الرسالة من كتب أئمتنا الشافعية رضوان الله عليهم، وأكثرها مستفاد من رسالة شيخنا العلامة محمد بن علي الخطيب حفظه الله ومتع به في خير وعافية، والتي فتحت مغلق مسائل kerana bahagian dan untuk kerana mengambil bahagian dan kerana musahamah tu dan kerana untuk mengambil bahagian fi nashril ilmi, dalam menyebarkan ilmu, dalam menyampaikan ilmu yang wajib, dan juga wa tablighi dakwah, dan menyebarkan dakwah. A'dadtu hadhihi durus, aku telah menyediakan pelajaran fiqh ini, durusul fiqhiyah, pelajaran fiqh ini dalam menceritakan hukum haid, nifas dan juga istihadah. Waqad jama'tu, dan aku telah menghimpunkan dalam risalah ini kutub a'immatina, kitab-kitab daripada ulama-ulama asy-Syafi'iyah, ulama-ulama asy-Syafi'iyah radhiyallahu alaihim wa aktsaruha. Dia telah mengumpulkan daripada kitab-kitab al-Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya kitab-kitab fiqh ni, ilmu haid, nifas dan juga istihadah ini diambil daripada kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kebanyakannya dan diambil kebanyakan daripada risalah Syekhuna Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib, hafizahullah, semoga Allah merahmati, menjaga beliau, wa matta'a bihi, dan memberikan kebaikan fi khairin wa afiyah kepada beliau. Walati fatahat mughlaq, yang mana beliau ini telah buat apa? Beliau telah membuka kesukaran dalam masalah-masalah haid. Kat ni jelas dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga waqad qasamtu, dan juga pengarang ni kata apa? Aku telah membahagikan pelajaran-pelajaran ini, aku telah membahagikan pelajaran-pelajaran ini kepada 8 bahagian. 8 bahagian yang mana kita akan belajar. Kita akan bahagikan pelajaran ini kepada 8 bahagian yang mana kita akan belajar. Jadi pelajaran pertama, seperti yang kita tulis, pelajaran pertama kita nak cerita tentang apa? Muqaddimah, muqaddimah, kita dah terangkanlah itu kan.
Pelajaran pertama, kedua, ketiga sampailah ke-8. Jadi kita tak terjemah lah. Kita tak terjemah dah. Sebab hari tu kita dah baca dah. Wasallallahu ta'ala an yaj'ala hadzal amal khalisan liwajhihil karim wa arju wa amal mimman attala'a alaihi fara'a fihi khata' yunabbihi alaihi. Jadi kalau yang ni kita terlepas tak ada. Tak ada apa yang terlepas sekali. Ya Allah, siapa yang conteng saya punya skrin ni? Dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan ilmu ini khalisan liwajhillah taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan kita mengharapkan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang belajar ilmu ini, jika dia melihat sebarang kesalahan maka hendaklah dia memberitahu kepada penulis ini, pengarang ilmu ini. Kerana apa? Kerana tawaduknya, kerana tawaduknya pengarang ini, tawaduknya pengarang ini. Waqad ana awan syuru' fil maqsud, dan begitulah sesungguhnya telah tiba waktu untuk kita sampai kepada maksud sebenar dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ilat darsil awal. Fa'ilat darsil awal. Marilah kita masuk ke dalam dars yang pertama. InsyaAllah sekarang kita masuk ke dalam dars yang pertama. Okay, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan masuk dars yang pertama. Tadi kalau kata terlepas tu tak apa tak apa, kalau terlepas tu tak apa, sebab apa, itu hanya pembukaan. Jadi ini kita kena tanbih betul-betul, kena bagi perhatian betul-betul untuk pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ni. Jadi ad-darsul awal, kita masuk ke dalam pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini pembukaan. Pelajaran yang pertama ni pembukaan. Muka surat kalian, muka surat 13. Kalau siapa tak ada kitab ni, sorry, bukan 13. Muka surat 10. Muka surat 10. Kalau terjemahan muka surat 13 Okey? Okey, boleh insyaAllah. So, kalau korang dah sampai kitab ni nanti, kitab ni kita akan masuk muka surat 12. Lain, kitab ni cantik sikit lah daripada PDF kalian tu. Jadi ad-darsul awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang pertama ni kita akan belajar tentang apa? Jenis-jenis darah. Muqaddimah ammah al-hawl ad-dima al-kharijah min al-faraj. Jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj. Jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj. Jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj. Jadi adam al-kharij min farjil mar'ati imma an yakun, darah yang keluar daripada faraj wanita itu, darah yang keluar daripada faraj wanita itu hanya saja akan jadi 3. 3 jenis darah sahaja yang akan keluar daripada faraj seorang wanita. Jadi yang pertama adalah darah apa? Yang pertama adalah haid, nifas, yang kedua nifas, yang ketiga adalah istihadah. Jadi 3 jenis darah ini sahaja yang akan keluar daripada faraj wanita. Dia tidak akan ada yang keempat. Tak ada darah yang keempat. Dia ada, kalau katakan ada nama lain bagi darah, ada orang panggil haid, ada orang panggil datang bulan, ada orang panggil ABC, tak kisahlah. Apa saja nama pun, tapi yang dia punya poin penting adalah apa? Poin penting dia adalah 3 jenis, terdiri daripada 3 asas ini, iaitu haid, nifas dan juga istihadah. Haid, nifas dan juga istihadah. Dan tidak ada yang keempat. Wala rabi'an laha, dan tidak ada darah yang keempat. Tak ada. Yang ada hanyalah 3 jenis darah. Walikulli min hadhihi dima ta'rif, dan setiap daripada jenis darah ini, sama ada haid, nifas dan juga istihadah ini mempunyai ta'rif. Ta'rif tu apa? Mempunyai pengenalan. Mempunyai pengenalan, yatamayyazu bihi, yang akan membezakan. Mempunyai pengenalan yang akan membezakan an ghairihi, dengan yang lain. Jadi antara 3 jenis darah, sama ada haid, nifas maupun istihadah ini akan membezakan antara dengan yang lain. Haid darah dia jenis lain. Nifas darah dia jenis lain.
Istihadah darah dia jenis lain. Dia beza. Wa sawfa nubayyinuha insyaallahu taala, dan kita akan terangkan pada dars yang akan datang insyaallahu taala. 3 jenis darah, haid, nifas dan juga istihadah, hanya 3 jenis darah sahaja yang akan keluar daripada faraj wanita. Jadi kita nak masuk ke dalam awalan al-haid. Kita akan masuk ke dalam haid. Kita akan masuk ke dalam ta'riful haid, iaitu apakah itu darah haid. Apakah itu darah haid? Jadi yang pertama, ta'riful haid. Apakah itu darah haid? Damul haid syar'an. Dari sudut apa definisi? Apakah maksud haid? Huwa damu jibillah. Dia adalah apa? Dia adalah haid ni darah yang jibillah, yang darah yang tabi'i. Darah yang tabi'i yakhruju min aqsa rahim, yang mana keluar daripada dasar rahim. Daripada dasar rahim. Darah yang keluar secara tabi'i daripada dasar rahim ala sabili sihah, dan di atas jalan yang sihat. Maksud jalan yang sihat ni apa? Wanita itu sihat. Wanita itu tidak sakit. Dia bukan apa? Bukannya berlaku contoh dia beranak ke tak. Jadi dia sihat, dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada beranak ke, tak ada apa, tapi dia keluar darah. Jadi ala sabili sihat, dalam keadaan dia sihat. Dalam keadaan dia tak ada apa-apa, dia sihat, keluar darah. Min ghairi sabab. Min ghairi sabab ni maksud dia apa? Tak ada apa-apa sebab. Tak ada apa-apa sebab dia keluar darah. Sebab apa? Tabi'i. Memang Allah SWT jadikan pada wanita ada darah haid. Dia akan haid. Min ghairi sabab fi awqatin ma'lumah. Dia bukanlah sebab beranak ke apa, tak ada sebab, dia memang keluar fi awqatin ma'lumah, dalam tempoh yang tertentu. Dia ada tempoh dia. Dia haid ni dia ada tempoh-tempoh dia. Bukannya asal darah je haid. Tak ada, dia ada tempoh dia. Ini darah haid, yang ini darah istihadah. Kalau beranak keluar nifas, dia ada tempoh je. Jadi haid ni adalah apa? Dia adalah darah tabi'i yang keluar daripada dasar rahim. Maksudnya dasar paling dalam sekali. Dasar yang paling dalam sekali daripada dasar lah, paling dasar sekali, dalam keadaan wanita tu sihat, tak ada beranak ke apa, dan juga ala sabili sihat, dalam keadaan wanita sihat dan tanpa sebab, tanpa berlaku apa-apa, tak ada sakit ke luka ke, tak ada, dan juga dia keluar tu dalam tempoh yang tertentu. Ada tempoh-tempoh dia. Ada tempoh-tempoh tertentu pada darah tersebut. Jadi itu adalah maksud haid daripada segi syarak. Syarak. Jadi apakah maksud ta'rif? Apakah maksud ta'rif tadi? Syarah ta'rif tadi, al-haid fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'at asya'. Haid pada syarak itu mengandungi pada ta'rifnya, pada pengenalan dia ada 4 perkara. Maksudnya macam mana darah haid tu? Macam darah haid tu? Darah haid tu mesti 4 perkara. Darah haid tu mesti 4 perkara ni. Okey? Darah haid tu mesti 4 perkara ni. Okey? Yang pertama adalah apa? Annahu damun jibillah. Iaitu apa? Dia mestilah darah yang tabi'i. Dia mestilah darah yang keluar tu secara tabi'i. Apakah maksud tabi'i kat sini? Jibillah maksud dia apa? Taqtadihi tiba'us salimah. Iaitu apa? Dia keluar dengan apa? Dengan sebab yang fitrah. Sebab yang fitrah, yang normal. Memang wanita normal dia, tabi'i dia keluar darah haid. Wanita memang keluar darah haid. Memang kalau katakan wanita tu dia tabi'i dia, fitrahnya wanita tu mesti datang bulan. Mesti datang haid pada wanita tersebut. Jadi bagaimana keadaan wanita ini? Dia haid. Pertama sekali dia keluar haid tu adalah dalam dia keluar tu daripada keluar dengan sebab yang normal. Fitrah lah, sampai umur dia keluar darah haid. Kedua, dia keluar daripada aqsa rahim. Jadi kena tengok darah haid ni dia keluar dari mana? Dia beza dengan istihadah. Darah haid ni dia keluar daripada dasar rahim. Okey? Dia keluar daripada dasar rahim. Jadi darah haid ni dia keluar daripada dasar rahim
Dan juga dia keluar daripada rahim siapa? Rahim mar'ah lah. Lelaki mana ada rahim? Wanita, dia keluar daripada dasar rahim wanita. Dan juga wal aqsa huwal ab'ad, iaitu dia keluar tu daripada dasar rahim wanita. Jadi dia syarat dia, takrif dia macam mana nak tahu darah tu darah haid? Darah tu keluar daripada dasar rahim. Iaitu yang paling dalam sekali. Yang paling dalam sekali, rahim tu yang paling dalam sekali, darah haid tu terkeluar daripada rahim tersebut. Hebatnya Allah SWT. Rahim ni Allah SWT jadikan penuh rahsia. Penuh rahsia. Lepas tu wanita ni penuh rahsia. Allah SWT jadikan hatta hari ni kalau kita katakan kajian ataupun sains nak buat apa-apa, nak buat tapi diorang tak boleh nak buat apa, diorang boleh jadikan dia lelaki kepada perempuan. Boleh jadikan lelaki kepada perempuan. Tapi tidak boleh apa? Tidak boleh keluarkan darah haid daripada rahim. Tak boleh. Tak boleh keluarkan darah haid tu daripada rahim, tak boleh. Jadi tak ada lagi kaji sains yang buat tak keluarkan darah haid daripada rahim. Tak ada. Nak bagi tahu Allah Subhanahu Taala jadikan darah haid ni sangat sempurna, sangat special. Tak ada manusia, tak ada lagi manusia yang boleh buat. Tak ada. Jadi darah haid ni dia keluar dengan fitrah ni. Hebat Allah SWT jadikan wanita terlalu istimewa. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, dia annahu yakhruju ala sabil sihah min ghairi sabab. Darah haid ni dia keluar tanpa sebab. Dia keluar dalam keadaan kita sihat lah. Dia keluar dalam keadaan badan. Biasanya kalau kita nak darah haid ni, kita nak datang haid ni, kadang kita sakit badan, betul tak? Dia tak terkira lah macam tu. Maksudnya kita keluar dengan keadaan kita tanpa sebab. Dia berbeza dengan damun nifas dan juga istihadah. Itu beza dia. Itu beza darah haid dan juga darah haid dan juga darah nifas serta darah istihadah. Darah nifas ni keluar sebab sakit. Sebab tak sihat. Sebab tak sihat. Maksudnya apa tak sihat ni? Kita beranak. Kita beranak, wiladah, maka keluarlah darah yang tak sihat, tu darah nifas. Istihadah ni pula darah yang bersebab. Ada sebab wanita istihadah. Jadi dia darah yang bersebab. Jadi kalau kata haid ni dia berlawanan dengan keduanya tadi. Lawan dengan nifas, lawan juga dengan istihadah. Dia berlawanan. Dia keluar dalam keadaan wanita tu sihat. Wanita tu sihat. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah dia keluar daripada waktu yang ditetapkan. Dia keluar dengan waktu yang ditetapkan. Dia ada waktu yang tetap. Setiap orang ni ada waktu dia. Setiap wanita ni ada waktu dia. Ada waktu. Wanita ni dia keluar macam ni. Ada wanita dia ada waktu dia. Dia ditetapkan oleh syarak dan ditetapkan juga oleh syarak. Mana waktu dia sekian-sekian. Dan ditetapkan oleh syarak waktunya sekian-sekian. Waktunya sekian-sekian. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang dia ada waktu sekian-sekian. Dia ada waktu apa? Dalam hukum haid ni dia ada apa? Dia ada sekurang-kurang haid. Dia ada sekurang-kurang haid. Kemudian dia ada sebanyak-banyak haid. Kemudian dia apa? Dia ada kebiasaan haid. Dan insya-Allah kama sayati, insya-Allah taala seperti yang kita akan terangkan. Kita akan belajar. Kita akan belajar. Ni penerangan je dulu. Kita akan belajar pada akan datang. Okey? Al-aslu fil haid. Asal pada haid. Maksudnya apa? Dalil. Asal ni maksud dalil tentang haid. Dalil tentang haid. Jadi kalau saya baca dalil ni saya baca laju sikit saya baca laju sikit sebab apa? Sebab saya takut tak sempat. Sebab kita sebenarnya kita punya daurah ni sebenarnya memenuhi lebih daripada 12 sesi. Tapi saya cuba juga untuk kita belajar dan faham insya-Allah dalam tempoh 12 sesi. InsyaAllah ta'ala. Jadi al-awwalu yang keempat apa? Keempat dia waktu yang ditetapkan. Nombor 4 waktu yang ditetapkan. Dah ada waktu yang ditetapkan dah. Ditetapkanlah dalam syarak berapa hari, 15 hari lah. Ini 3 hari kalau anda ditetapkan. Nanti kita akan belajar. Waktu-waktu yang ditetapkan ni kita akan belajar. Jelas
Waktu tetaplah, maksudnya dia ada sekurang-kurang haid berapa hari, dia ada kebiasaan haid berapa hari, dia ada sebanyak-banyak haid berapa hari. Ini insya-Allah kita akan belajar. Seterusnya adalah apa? Seterusnya adalah dalil. Dalil tentang haid. Al-aslu fil haid qauluhu ta'ala. Ni dalil Al-Quran ada dapat dalam Al-Quran. Dalil tentang haid dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn fa idza tatahharna fa'tuhun min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalil tentang haid adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid. Bertanya tentang darah haid. Mereka bertanya tentang darah haid. Ayat Al-Quran tu, qul huwa adhan, dan katakanlah kepada mereka, haid itu adalah apa? Haid itu adalah najis ataupun darah gangguan. Adalah gangguan. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah kamu akan wanita kamu. Jauhilah akan wanita kamu. Jauhilah kamu dengan para wanita kamu. Wala taqrabuhun. Kat sini jauhilah kamu akan wanita kamu pada waktu dia sedang datang haid. Kat sini adalah maksud apa? Jangan bersetubuh. Jangan jima' dengan isteri kamu, wanita kamu. Wala taqrabuhun, jangan kamu mendekatinya sehinggalah hatta yathur, sehinggalah dia suci. Kat sini pun ada pembicaraan lagi lah yang kita akan belajar. Maksudnya jangan mendekati tu apa? Nanti kita akan belajar. Kita akan baca sekejap lagi. Fa'tuhunna min haitsu fa idza tatahharna fa'tuhun, dan apabila dia telah suci, maka datangilah dia. Datangilah dia min haitsu amarakumullah, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-Nya yang bertaubat dan bersuci. Fa fi hadzal ayah, maka dalam ayat ini bayyanallahu taala, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang hukum haid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hukum haid. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hukum haid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hukum haid. Jadi dalam hukum haid ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahawasanya darah haid itu adalah najis. Darah haid itu adalah najis. Allah Subhanahu wa taala telah beritahu hukum kepada kita bahawasanya darah haid itu adalah darah yang najis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adha. Qul huwa adha. Qul huwa adha, bagi tahu darah yang itu adalah darah yang najis. Darah haid ini adalah najis. Thumma, kemudian Allah Subhanahu wa taala amaral azwaj. Dalam ayat Al-Quran tadi, dalil tadi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para suami. Thumma amaral azwaj, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para suami untuk apa? Ayya'tazilun nisa fil haid. Untuk menjauhkan diri daripada wanita. Menjauhkan diri daripada para wanita, pada isteri-isterinya pada tempoh haid. Apakah maksud menjauhkan diri? Apakah maksud menjauhkan diri dalam ayat Al-Quran ini? Adalah mubasyarah, iaitu apa? Mubasyaratan nisa fima baina surah wa rukbah. Maksudnya tak ada kain. Antara pusat hingga lutut dia tu tak ada sebarang lapik. Tak ada sebarang lapik direct. Direct kena dekat dia punya pusat ataupun lutut. Dalam inilah perbahasan yang ayat Al-Quran tadi. Maksudnya apa? Kalau katakan ada lapik tak mengapa. Kalau katakan ada mengapit tidak mengapa. Untuk apa? Untuk macam duduk ke, pegang ke, tak mengapa. Tapi kalau katakan tak ada lapik, maka tak boleh. Tak boleh, kena ada lapik. Jadi baina surah, kena jauhkan daripada apa? Baina surah wa rukbah, iaitu di antara pusat hingga ke lutut.
Dan bukanlah maksud i'tizal ni, i'tizal kat sini, maksud i'tizal kat sini, i'tizalun nisa iaitu menjauhi nisa kat sini, iaitu bukanlah dengan memisahkannya, memisahkan dia ataupun menjauhkannya daripada apa? Daripada makan dan minum, dan juga daripada tinggal sekali. Bukanlah daripada makan dan minum dan juga daripada tinggal sekali. Fa inna tilka adah, maka sesungguhnya yang itu maksudnya perbuatan orang Yahudi. Perbuatan orang Yahudi. Apakah maksud i'tizal? Fa'tazilun nisa, ayat Al-Quran tadi. Fa'tazilun nisa. Fa'tazilu ni maksudnya kamu jangan menghampiri ataupun kamu kena apa? Kamu kena menjauhkan diri kamu daripada apa? Daripada baina rukbah wa surah, daripada baina surah wa rukbah, daripada pusat, surah tu pusat hingga rukbah, hingga ke lutut. Jadi kamu kena jauhkan diri kamu daripada apa? Daripada pusat hingga lutut. Kena jauhkan diri kamu daripada pusat hingga lutut. Dan kat sini maksud menjauhkan itu, menjauhkan antara pusat dan lutut ini bermaksud tak ada lapik, tak ada sebarang kain. Tak ada sebarang kain. Maksudnya direct lah. Maksudnya pegang peha tak boleh. Waktu haid dengan nifas kita apa? Kita kena kat sini, bahagian sini kita tak boleh dekat. Bahagian lain peganglah. Berseronoklah bahagian lain. Isteri nak berseronok dengan isteri, suami nak berseronok dengan isteri, isteri nak memuaskan suami, nak menunaikan tanggungjawab boleh. Tapi di bahagian yang lain. Bukan di antara pusat hingga lutut. Bukan di antara pusat hingga lutut. Jadi apa yang maksud menjauhkan diri adalah apa? Adalah bukanlah kamu memisahkan. Bukanlah kamu memisahkan seperti mana yang orang Yahudi buat. Orang Yahudi ni bila wanita dia datang haid, apa yang dia orang buat? Dia orang akan pisahkan makan, tak makan sekali. Dia orang akan pisahkan minum. Dia orang tak makan sekali, dia orang tak minum sekali. Macam najis, wanita ni najis. Wanita ni najis. Jadi dia orang apa? Dia orang tak duduk sekali. Perempuan dia kena kunci. Kena kunci, tak boleh makan sekali, tak boleh minum sekali, tak boleh duduk sekali. Sebab apa? Bagi mereka wanita adalah najis pada waktu itu. Wanita adalah najis pada waktu itu. Jadi bermaksud dalam ayat Al-Quran tadi bukanlah maksud kamu pisahkan. Seperti mana kat sini kita nak baca. Seperti mana daripada Anas. Daripada hadis Anas, annal yahud kanu idha hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Jadi Anas, Sayyidina Anas dia meriwayatkan hadis ini, dia menceritakan bahawasanya Yahudi, orang Yahudi, jika para wanita dia haid, jika para wanita dia haid, maka apa yang mereka lakukan? Mereka lam yuakiluha, tak makan sekali. Orang Yahudi ni bila para wanita dia haid, duduk tempat asing, tak makan sekali. Walam yujami'una, dan tak himpun sekali dalam satu rumah. Maksudnya apa? Bukan setakat tak makan sekali, tengok jumpa pun tak boleh. Tak boleh pisahkan. Dalam satu rumah tak boleh. Maksudnya apa? Dia ni kena duduk dekat satu kawasan. Kena ada rumah tu. Bila dia haid je kena pisahkan, tak boleh duduk satu rumah. Maka sahabat Nabi pun bertanya kepada Nabi SAW, macam mana pula kita orang Islam kan? Macam mana pula keadaan kita? Maka Nabi SAW pun Allah SWT turunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, seperti yang kita baca tadi sampai kepada akhir ayat. Maka Nabi SAW pun bersabda apa? Nabi SAW pun bersabda isna'u kulli syai'. Kalau wanita kamu datang haid, kalau wanita kamu datang haid, nak buatlah apa saja yang kamu suka. Buat je, sama je macam dia tak haid. Sama je dia datang haid ke, dia tak datang haid ke, sama je. Illa nikah. Kat sini nikah ni maksudnya apa? Kecuali kamu jima' dengan dia. Tak boleh jima'. Isteri bila datang haid tak boleh
berjima. Haram, haram berjima ketika sedang haid. Jadi banyak lagi cara macam mana kita nak memuaskan suami kita, nak melunaskan tanggungjawab kita. Banyak lagi cara. Jadi para isteri boleh guna cara-cara yang lain supaya apa? Supaya tunai tanggungjawab kita. Tanggungjawab masih berjalan. Cuma bukanlah melalui satu jalan. Tanggungjawab masih berjalan tapi bukanlah melalui satu jalan. Ilan nikah di sini bermaksud apa? Bermaksud illal wab'ah, iaitu melainkan jima. Melainkan jima. Okey, melainkan jima. Waktu haid tak boleh berjima. Okey, jelas daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kuntu, ni Aisyah pula cerita. Aisyah ni dia banyak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah ni dia ni kira dalil ke atas, banyak dalil ke atas agama. Sebab apa? Dia banyak bersama Nabi SAW. Dia boleh menceritakan bagaimana hukum-hukum sebab tu dia bersama dengan Nabi SAW. Itulah hikmahnya. Hikmahnya Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidah Aisyah pada Sayyidah Aisyah ni masih kecil. Dan pada waktu tu Sayyidah Aisyah ni kuat dia punya kefahaman dia, ilmu dia, minda dia cerdas dan dia kuat ingatan dia. Sayyidah Aisyah dia meriwayatkan, menceritakan bahawasanya kuntu ashrab. Pada satu hari dia minum air. Kuntu ashrab wa ana haid. Pada waktu tu aku sedang haid. Pada waktu tu aku haid dan aku sedang minum air. Thumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Dia bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cawan dia tu dia minum air. Pada waktu tu dia haid, dia bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Maka Nabi SAW buat apa? Nabi SAW minum air dan meletakkan bibirnya Nabi pada bekas bibirnya Aisyah. Maksudnya apa? Satu cawan, Nabi SAW cari cawan tempat bibir Aisyah letak tadi. Sweet kan? Jadi Aisyah minum, bagi dekat Nabi SAW ambil cawan Aisyah tu, pusing dekat bibir Aisyah, Nabi minum. Okey? Nabi SAW minum dekat bekas Aisyah punya minum. Dan juga wa ata'arraqul araq, dan juga pernah sekali Nabi SAW, itu yang pertama, Jadi yang kedua pernah sekali Sayyidah Aisyah ni dia makan tulang. Wa ta'arraqul araq ni dia makan daging. Dia makan daging. Pernah sekali Sayyidah Aisyah dia makan daging. Kemudian dekat daging kan dia orang makan kambing kan? Dia makan kambing, ada sisa-sisa. Daripada kambing tu ada sisa-sisa. Dekat kambing tu ada sisa-sisa. Daripada Aisyah makan, ada sisa-sisa. Ada sisa-sisa. Kemudian apa? Pada waktu tu dia sedang haid. Aisyah dia makan dengan Nabi, kemudian ada sisa-sisa daripada kambing dia tu, daging dia tu, dia bagi dekat Nabi. Dia makan sikit, dia bagi dekat Nabi. Kemudian apa? Nabi SAW unawiluhu. Thumma unawiluhu Nabi SAW. Kemudian aku pun bagi pada Nabi SAW. Tengah makan daging, kemudian daging ada baki daging tu, ada sikit daging dekat tulang tu, dia bagi dekat Nabi SAW. Bagi dekat Nabi. Kemudian waktu tu dia sedang haid. Maka apa? Maka fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi SAW ambil bekas Aisyah, makan dekat gigitan Aisyah tadi. Nak bagi tahu boleh makan, nak bagi tahu dalil bahawasanya wanita haid boleh makan bersama dengan dia, hatta guna tempat makan yang sama. Nabi SAW gigit dekat tempat Aisyah gigit tadi. Sama juga macam Aisyah minum, Nabi SAW pun minum dekat bibir yang Aisyah minum tu. Wa qaulaha ata'arraq, apakah maksud ata'arraq al-araq ni? Ayu akhadul laham minal arqi bi asnani. Iaitu apa? Apakah maksud ata'arraqul arq? Iaitu akhadul laham, iaitu mengambil daging daripada apa? Daripada tulang. Dengan apa? Dengan gigitan. Maksudnya gigit daging kan? Gigit daging tu
Jadi Nabi SAW pun ambil dekat bahagian Aisyah gigit tu, Nabi SAW gigit juga. Kemudian ada juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Pernah sekali Sayyidah Aisyah, dia sedang haid. Sayyidah Aisyah dia sedang haid. Lepas tu apa yang berlaku? Nabi SAW baring di pehanya. Nabi SAW baring dekat peha Aisyah sambil Nabi SAW baca Quran. Subhanallah. Sayyidah Aisyah tengah duduk macam ni lah kot, duduk bersila. Kemudian Nabi SAW baring dekat peha Aisyah sambil baca Quran. Pada waktu tu Sayyidah Aisyah sedang haid. Maksudnya apa? Boleh je mendekati isteri walaupun dia sedang haid antara rukbah dan surah, antara pusat hingga lutut, tetapi mestilah ada lapik. Mestilah ada lapik. Jelas setakat ni? Summa bayyana. Kita banyak lagi ni. Sekarang pukul berapa? 9 minit. Ya Allah, harap-harap sempat. Summa bayyana, kemudian menerangkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan fi ayatil karimah, dalam ayatnya yang mulia, annahu la yajuz an ya'tiya zaujatahu wa hiya haid. Bahawasanya tidak boleh mendatangi isterinya ketika suami tak boleh mendatangi isteri ketika isteri sedang haid. Suami tak boleh mendatangi isteri ketika isteri sedang haid. Fa idzan qata'a damul haid wa tasalat jaza lahu an yaqrabaha. Dan jika telah terputus haid isteri tadi telah terputus haid, dah suci, waqt tasalat dan telah mandi, dah suci, pertama sekali dah tak ada darah, kemudian dah mandi, maka apa? Maka jaza, maka dibolehkan. Dibolehkan kalau dah suci, dah mandi, dibolehkan untuk mendatangi isterinya minal makan, kepada tempat allazi amarallahu ta'ala an ya'tiya biha. Apakah maksud al-makan allazi amarallah? Iaitu di bahagian hadapan. Bukan bahagian yang lain. Bukan bahagian dubur, iaitu di bahagian kubul, di bahagian depan. Kemaluan depan, mendatangi isteri di bahagian depan seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk suami mendatangi isterinya. Wal asal fil haid min as-sunnah an-nabawiyah. Hadis tentang haid daripada sunnah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Daripada qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada siapa? Kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Nabi SAW pernah bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, bahawasanya apa? Faiza, ini masalah istihadah. Ini masalah istihadah. Faiza akhbaratil haidah fatrukis salah. Apabila kamu telah datang haid, apabila kamu telah didatangi haid, maka apa? Maka tinggalkan solat. Kalau kamu datang haid, tak boleh solat. Jangan solat ketika kamu sedang haid. Apabila kamu datang haid, maka jangan solat. Tinggalkan solat ketika haid. Faiza zahaba qadruha. Maka apabila telah pergi tempohnya, maka apabila telah pergi tempohnya, ini ada kesilapan ni, pada page ni ada kesilapan. Kita rujuk dekat bawah dia. Rujuk dekat bawah dia, ada kesilapan ada kesilapan. Saya pun buat perasan, PDF ni ada kesilapan. Jadi muka surat 13, yang dia terangkan ni muka surat 14. Dia terlepas. Patutnya 13 dulu, tapi dalam PDF ni dia 14. Dia terlepas. Okey, sekarang ni muka surat 13. Kita ada terus muka surat 14 kan? Sebelah dia. Sebelah dia. Okey, sebelah dia. Okey, jelas Okey, sekarang kita naik balik.
Dia 12, dia terus 14. Sepatutnya 12, 13. Dia terus 14. Sekarang kita turun balik 13 dulu. Okey, patutlah tak nampak Okey. Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda kepada dia. Nabi SAW bagi tahu dekat dia, Nabi SAW bagi tahu dekat dia, sabda kepada Fatimah, Fatimah, kalau kamu datang haid, kamu datang haid, maka kamu tinggalkan solat. Jangan solat pada waktu haid. Tapi kalau kamu dhahaba, fa iza dhahaba qadaruha. Tak nampak kat mana? Ni nampak tak dekat skrin? Fa iza dhahaba qadaruha. Jika apabila kamu telah pergi, haid tu dah pergi. Kamu dah suci, waghsili an kiddam. Kamu sucikan. Sucilah diri kamu daripada darah. Ini untuk wanita yang istihadah. Ini untuk dalil wanita yang istihadah. Jelas Wanita istihadah dia kena bersuci daripada darah. Wasalli, dan solatlah. Solatlah dengan darah tadi. Sebab apa? Dah habis kadar haid, maka datanglah kadar istihadah. Kadar haid dah habis, datang kadar istihadah. Datang pula waktu istihadah. Nanti kita akan belajar. Kita akan masuk berapa kadar haid, berapa kadar istihadah, kita akan belajar sikit-sikit insya-Allah. Jadi kita masuk dalam muka surat yang seterusnya, iaitu al-hikmatu minal haid. Okey? Al-hikmah minal haid. Apakah hikmah haid ni? Apakah hikmah daripada haid? Kenapa wanita ni haid? Al-hikmatu minal haid. I'lam, ketahuilah. Waffaqani Allah wa iyyak. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada aku dan juga kamu. Ketahuilah, semoga Allah SWT memberi taufik kepada aku dan juga kamu. Annal haid syai'un katabahul khaliq. Sesungguhnya haid itu adalah perkara yang telah tertulis. Allah SWT telah tertulis, telah ciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan. Haid ni Allah SWT telah ciptakan. Telah ciptakan, telah khususkan kepada wanita. Wa ta'alat. Kita ke surat ni 13, naik balik. 14. Wa ta'alat 'azamatuhu ala banat Adam ikhtiyaran wa ibtila'an wa imtihanan. Allah SWT telah tetapkan, telah jadikan haid ni ke atas apa? Ke atas anak Adam. Dan Allah SWT telah azamatuhu. Allah SWT telah menjadikan ke atas apa? Ke atas banat Adam ini ikhtiyaran, ibtila'an wa imtihanan. Satu makna yang sama, iaitu apa? Ujian. Allah SWT jadikan ujian. Ikhtibar ni ujian. Imtihan pun ujian, ibtila' pun ujian. Allah SWT jadikan ujian kepada anak Adam daripada apa? Golongan wanita. Anak-anak perempuan Adam. Wa qad sabata fi sahih, dan telah sabit daripada hadis sahih. Telah sabit daripada hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid. Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang telah sabit daripada Aisyah. Aisyah telah meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda tentang haid. Iaitu apa? Inna hadha. Ni ada kisah dia, nanti kita cerita. Nanti kita cerita kisah dia. Aisyah menangis pada waktu ni. Nabi SAW datang kat dia, Rasulullah kata apa? Inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Inna hadha amrun. Bawah ni. Inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah perintah. Ini adalah haid. Sesungguhnya haid ini adalah telah tertulis ataupun perintah yang dituliskan daripada Allah SWT ke atas anak Adam. Allah SWT telah perintahkan haid ni ke atas anak Adam. Iaitu anak Adam daripada apa? Kaum wanita. Daripada kaum wanita. Okey, jelas insya-Allah. Sekarang kita nak masuk bahagian penerangan nifas. Boleh? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh insya-Allah. Kita nak masuk ke dalam bahagian nifas. Okey, haid dah lepas dah. Sekarang nak masuk bahagian nifas. Jelas dah apa maksud haid. Kita dah tahu dah takrif haid. Takrif haid apa? Takrif haid ni sekian, wanita ni sekian.
Sekarang kita nak masuk ke dalam bab nifas. Cepat sangat masa InsyaAllah kita akan masuk bab nifas. Okey, bab nifas. Ta'rifun nifas. Sekarang kita nak belajar tentang ta'rif nifas pula. Apa itu ta'rif nifas? Apa itu ta'rifun nifas? Tak apa. Kalau katakan kita tak sempat nak tulis, tak apa. Sekarang kita dengar je dulu. Dengar je dulu. Nanti recording dia tulis. Okey? Sekarang dengar je dulu. Nanti recording kita tulis. Boleh nanti semua dapat recording insyaAllah. Dengar je dulu. Tak apa, dengar je dulu. Pertama sekali yang kita kena faham tentang nifas ni lah apa? Nifas dia adalah darah. Nifas ni adalah jenis darah juga. Nifas adalah darah yang keluar selepas daripada kosongnya rahim daripada kandungan. Nifas adalah darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada kandungan. Maksudnya apa? Lepas beranak lah. Itu darah nifas. Nak beza macam mana? Apa beza darah haid, nifas, istihadah? Okey, nifas ni kalau lepas beranak. Lepas beranak kita akan keluar darah nifas. Dah tahu lepas beranak tu darah apa? Itu darah nifas. Okey? Lepas beranak tu darah nifas. Jelas jadi penerangan tentang nifas ni apa? Nifas adalah darah yang keluar selepas kosongnya rahim. Kosongnya rahim daripada kandungan. Itu penerangan dia. Kalau nanti kita buat exam, apa maksud? Keguguran pun termasuk. Keguguran pun termasuk. Sabar, nanti kita akan terangkan. Okey? Jadi nifas ni adalah apa? Nifas ni adalah bila rahim tadi ada isi. Rahim tadi terisi. Maksudnya apa? Rahim tadi ada kandungan, ada kehamilan. Ada kandungan, ada jiwa manusia. Bila kita apa? Bila keluarnya. Sama ada keguguran ataupun apa saja keluar. Kosong, rahim tu kosong. Mula-mula ada jiwa, ada nafas. Kemudian kosong, keluarlah darah nifas. Keluarlah darah nifas. Jadi syarah ta'rif. Syarah ta'rif. At-ta'rif an-nifas huwa dhalika ad-dam alladhi yakhruju ba'da faraghi rahim. Nifas itu adalah darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada kehamilan, daripada kandungan. Wa in kana. Tadi mana kata tadi yang selepas daripada apa? Soalan tadi kalau keguguran macam mana? Kat sini dalam kitab dia bagi tahu wa in kana. Wa in kana al-maulud 'alaqah. Kalaupun kehamilan tadi, walaupun kandungan tadi darah kosong keluar daripada kosong, bukan darah kosong, rahim kosong. Okey? Rahim kosong, bukan darah kosong, rahim kosong. Keluarnya darah selepas rahim kosong daripada kehamilan. Keluar darah selepas rahim kosong daripada kehamilan. Wa in kana al-maulud 'alaqah, walaupun yang lahir tu, yang keluar daripada rahim itu adalah apa? Alaqah, iaitu darah. Segumpal darah. Alaqah ni segumpal darah. Walaupun keluar segumpal darah je. Keluar segumpal darah. Kalau keluar darah, selepas keluar segumpal darah itu dikira apa? Darah nifas. Okey? Dikira darah nifas. Atau mudghah. Mudghah ni apa? Seketul daging. Jadi bayi ni, kita ni Allah SWT jadikan kita mula-mula apa? 40 hari dalam perut dia 40 hari air mani, lepas tu 40 hari seketul darah, 40 hari pula daging kan. Macam tu ciptaan Allah SWT jadikan kita dalam rahim. Jadi walaupun yang keluar tu seketul darah, walaupun yang keluar tu seketul daging, maksudnya dalam tempoh berapa hari keluar apa-apa sahaja keluar daripada rahim lah, senang cerita, apa sahaja yang keluar daripada rahim. Apa sahaja yang keluar dari rahim, sama ada seketul darah ataupun segegam daging, qalat qabilah, maksudnya sampai qabilah. Qabilah ni apa? Qabilah ni bidan. Qabilah kat sini terjemah dia bidan. Kalaulah katakan qabilah ni kata annaha mabda'u khalqi Adam, yang mana keluar daripada rahim itu adalah apa? Adalah anak Adam. Anak Adam, maksudnya keluar apa? Kalau keluar daripada rahim tu anak Adam. Inilah, bukan sis tak termasuk lah. Kan kita kata tadi anak Adam,
Qabilah ni kata apa? Bidan ni kata keluar ni anak Adam. Bukanlah penyakit, bukan. Keluar ni anak Adam. Wa yakfi ikhbar qabilah wahidah. Wa yakfi, dan cukuplah seorang qabilah, seorang bidan sahaja cakap pun cukuplah memadai jika keluar darah selepas daripada kosongnya rahim itu, maka dikira darah nifas. Wala budda, dan sepatutnya paling penting sekali ad-damil al-madhkur, yang mana darah yang disebutkan nifas itu. Yang paling penting sekali apabila darah yang disebutkan nifas itu, darah yang disebutkan nifas itu ayyakuna kharijan ba'da wiladah. Maksudnya kita tak boleh namakan suka-suka hati darah tu selain nifas, tak boleh. Jadi darah nifas itu mestilah dengan kelahirannya apa? Kelahirannya jiwa. Kelahirannya anak Adam. Kelahirannya jiwa. Mestilah keluarnya selepas bersalin. Sama ada bersalin bayi yang tak sempurna, bersalin bayi yang sempurna, ataupun bersalin seketul darah. Bersalin tak kisahlah, yang penting bersalin ada uri semua, maka apa? Maka kalau tak ada uri pun, seketul darah pun, maka apa? Maka dikira nifas. Kalaulah, dia kata kat sini, kalaulah, dengar kat sini ada masalah. Kat sini ada masalah. Jadi tolong tambah kat sini. Qabila mudhi 15 yawman minha wa illa falaysa binafas. Kalaulah berlaku sebelum 15 hari daripadanya. Dah masuk dah sikit kat sini. Dah masuk 15 hari sebelum ni. Contoh ini keluar bayi lah, kita kata bayi ataupun apa sahaja yang keluar anak Adam. Sama ada bayi jadi ataupun keguguran, tak jadi ke apa sahaja yang keluar dalam tempoh 15 hari. Dalam tempoh 15 hari dikira darah nifas. Tak kira lah. Sekarang ni kita kata jiwa. Kalau sis tu ada jiwa ke? Okey? Tak ada. Apa sahaja penyakit-penyakit dari rahim tak ada jiwa. Yang ada adalah apa? Jiwa. Sekarang kita cerita tentang jiwa. Anak Adam. Anak Adam. Jiwa. Okey? Keluar jiwa, sama ada jiwa tu berbentuk segumpal darah. Jiwa tu berbentuk segumpal darah ataupun jiwa itu berbentuk seketul daging. Walaupun segumpal darah, walaupun seketul daging, dalam tempoh 15 hari. Katakanlah macam ni. Dalam tempoh 15 hari ni, dia tak keluar darah. Dia tak keluar darah. Kemudian selepas 15 hari dia keluar darah, maka darah yang ke-15 tu dikira darah haid. Okey? Kalau dah dalam 15 hari tak keluar darah, tak ada darah dalam tempoh 15 hari. Okey? 15 hari rahim dia kosong, bayi dia keluar 1, 2, dia tak ada keluar darah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 tak ada darah. Tiba-tiba hari ke-16 keluar darah. Maka itu darah haid, dah tak kira darah nifas. Dah tak kira dah darah nifas. Dah kira masuk haid pula. Tak masuk dah nifas. Jadi nifas ni apa benda? Darah yang keluar dalam tempoh 15 hari. Darah yang keluar dalam tempoh 15 hari selepas maulud, selepas wiladah, selepas sama ada bayi lahir sempurna ataupun bayi lahir janin sahaja ataupun seketul darah maupun seketul daging. Jelas Wa illa falaysa binifas. Kalau katakan dalam 15 hari tak keluar darah, maka darah yang keluar selepas 15 hari itu dikira darah haid. Wa illa falaysa binifas wa innama huwa haid. Jadi kalau katakan selepas daripada itu adalah apa? Adalah darah haid. Dia tak kira darah nifas. Darah wiladah apa? Darah wiladah ni darah nifas lah. Wiladah ke nifas ke nama yang sama. Okey? Nama yang sama. Wiladah ni masuk apa? Beranak. Maksudnya darah lepas beranak. Banyaklah ada orang panggil darah beranak, ada orang panggil darah macam-macam nama darah. Tapi dia bermula daripada 3. Dia bermula daripada 3. Itu apa? Haid, nifas,
istihadah. Jadi nifas ni macam nama, haid ni macam-macam nama, istihadah pun macam-macam nama. Nama untuk darah pun banyak. Nama untuk darah pun banyak, kita berpening. Tapi ingat, dia ada 3 jenis je. Asal dia 3 jenis je. Iaitu apa? Haid, nifas dan juga istihadah. Tak ada yang keempat. Tak ada yang keempat. Jadi dia ada 3 je. Jadi macam-macam nama, contoh nama darah wiladah lah. Darah ni macam-macam nama kita gunakan. Tapi darah itu adalah darah apa saja yang keluar selepas bayi lahir dikira darah nifas. Dikira darah nifas. Yang penting darah nifas. Baik, seterusnya adalah apa? Wa innama huwa haid wa summiya nifas. Kenapa dinamakan nifas? Wa innama wa summiya nifas, dan kenapa dinamakan nifas? Kenapa dinamakan nifas? Darah tu nifas, nifasan darah tu nifas li khurujihi ba'da nafsi. Kerana apa? Kerana darah itu keluar selepas darah itu keluar selepas keluarnya nafs. Nafsnya apa? Jiwa. Keluarnya jiwa. Darah ni keluar selepas keluarnya jiwa. Darah ni keluar selepas keluar jiwa. Saya minta maaf saya tak dapat jawab soalan. So apa sekarang tengah kelas, nanti insyaAllah kita akan buat sesi soal jawab. Okey? Kita akan buat sesi soal jawab. Jangan risau insyaAllah. Sebab apa, kita ada setengah jam je lagi. Setengah jam je lagi. Kita ada setengah jam je lagi untuk kita catch up kita punya pelajaran. Okey? Jadi belajar dulu, nanti tak faham, nanti insyaAllah kita akan buka soalan. Jadi kenapa dinamakan darah nifas? Kenapa dinamakan nifas nifasan? Kenapa dinamakan darah nifas adalah nifas? Kerana dia keluar selepas keluarnya nafs, keluar nafs iaitu jiwa. Keluarnya daripada keluarnya seorang jiwa. Allahu Akbar. Hebatnya Allah SWT. Jadi al-aslu fin nifas, asal pada nifas itu, al-aslu fin nifas, asal pada nifas itu adalah apa? Dalil tentang nifas. Dalil tentang nifas. Daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, kanatin nufasa'i ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu 40 yawman aw 40 laylah. ففي هذا الحديث دليل لغالب النفاس وأنه 40 يوما وأما أقله فهو لحظة وأكثره 60 يوما وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. Jadi dalil tentang nifas ini, diceritakan dalil tentang nifas ini daripada hadis Ummu Salamah. Daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dia menceritakan, meriwayatkan, kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam taq'udu, dia nifas, wanita bernifas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selepas melahirkan, mereka nifas selama apa? Selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. 40 hari dan 40 malam. Mereka nifas, mereka keluar darah haid, darah nifas itu selama 40 hari 40 malam. Jadi dalam hadis ini adalah menceritakan, menceritakan dalil, menceritakan tentang sandaran tentang kebiasaan nifas. Jadi ramai wanita, kebiasaan wanita yang melahirkan, berapa lama darah nifas dia? 40 hari. Berapa lama darah nifas dia? Selama 40 hari. Dia nifas hampir 40 hari. Dia nifas 40 hari 40 malam. Ini ghaliban, hukum bagi kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita. Wa amma aqalluhu, dan sekurang-kurang nifas ini berapa? Sekurang-kurang nifas adalah lahzah, iaitu apa? Sedetik. Sedetik pun dah dia kira nifas. Jadi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dia tak pernah haid kan? Dia pula nifas dia tak panjang, hanya lahzah aja. Dilahirkan anak-anak dia. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, antara kemuliaan dia lahirkan anak dia hanya nifas satu lahzah je. Satu detik je. Satu detik je dia nifas. Nifas je
sedetik je, sedetik, sikit je, titik je. Tak ada, dia keluar sikit dah habis. Dah tak ada darah nifas tu. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan sebanyak-banyaknya adalah apa? Sebanyak-banyaknya adalah 60 hari. 60 hari darah nifas. Itu paling banyak sekali. Paling banyak sekali adalah 60 hari. Wasayati, dan insyaAllah kita akan baca lagi, penerangan pada episod ataupun pelajaran akan datang. Akan datang, kita akan belajar lagi insyaAllah. Ni penerangan dulu. Okay. Yang ketiga pula adalah darah apa? Darah al-istihadah. Darah istihadah. Jadi ta'riful istihadah. Apakah itu ta'riful istihadah? Jadi kita kena faham tau bahawasanya haid dan nifas ni darah yang senang. Cerita tentang darah haid ni senang. Hukum tentang darah haid ni senang. Tetapi darah nifas pun senang. Yang menjadi masalah yang kita kena belajar, muskilan ni adalah tentang apa? Darah istihadah. Kemuskilan ini adalah pada darah istihadah, bukan darah haid. Pada darah istihadah. Jadi istihadah ni memang subhanallah, memang pening. Bila istihadah, bila haid, bila istihadah, ini darah istihadah ke? Jadi istihadah ni nanti kita baca. Istihadah ni dia terbahagi kepada 4. Ada 4 golongan istihadah. Tulis, tak ada yang kitab. Okey? 4 golongan darah istihadah. 4 golongan darah istihadah. Okey? Kalau saya suruh tulis, maksudnya tak ada yang kitab, saya tambah. Pertama sekali adalah, mungkin ada dekat depan, mungkin ada. Mungkin ada. Tapi tak apa, saya bagi je korang sekarang. Pertama sekali adalah mubtadi'ah. Mubtadi'ah. Itu bersama sekali, mubtadi'ah. Tak kisah macam mana pun korang tulis je. Nanti insyaAllah kita akan baca dalam bahagian istihadah. Okey? Pertama sekali adalah mubtadi'ah. Kedua adalah mutamayyizah. Pertama mubtadi'ah, kedua mutamayyizah. Mutamayyizah. Yang ketiga dapat mubtadi'ah, mutamayyizah. Yang ketiga mu'tadah. Yang ketiga mu'tadah. Yang ketiga mu'tadah. Yang keempat mutahayyirah. Mutahayyirah. Okey, mubtadi'ah ni apa? Mubtadi'ah ni orang yang dia baru pertama kali datang haid, kemudian dia terus terkena istihadah. Dia mubtadi'ah, orang yang baru lagi datang haid terus istihadah. Mula-mula haid dah istihadah dah. Kesian. Kesian. Mula-mula haid terus ada masalah. Istihadah dia terus masalah penyakit, darah penyakit. Ada masalah. Itu mubtadi'ah. Yang kedua mutamayyizah adalah golongan yang mana dia datang istihadah tapi dia dapat bezakan warna-warna darah. Dia dapat bezakan jenis-jenis darah. Darah ni kandungan dia macam ni. Itu adalah golongan mutamayyizah. Ada yang pernah kena pertama kali haid terus jadi golongan mubtadi'ah. Kedua mutamayyizah. Ketiga mu'tadah. Mu'tadah ni dia ikut kebiasaan. Maksudnya dia memang biasa. Contohnya dia haid dia memang 3 bulan. Haid dia memang sepanjang tahun. Contoh. Dia memang mu'tadah. Memang kebiasaan dia macam tu. Setiap dia orang datang setiap bulan sekali, dia datang 3 bulan sekali. Dia datang tu tiba-tiba datang 3 bulan terus darah dia keluar. Mu'tadah. Ini wanita yang kategori mu'tadah. Yang keempat mutahayyirah. Mutahayyirah ni paling pening sekali hukum dia. Mutahayyirah ni dia paling pening sekali. Sebab apa? Dia ragu-ragu. Dia tak tahu. Kadang macam ni nak kata dia mu'tadah, kata dia kebiasaan. Tak. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Lepas tu putus. Mutahayyirah ni lah yang kita pening nak belajar. Jadi permasalahan-permasalahan mutahayyirah inilah menjadi luasnya, peningnya, cabangnya tentang ahkamul haid. Hukum-hukum haid ni jadi pening, jadi susah, jadi ni adalah sebab apa? Sebab orang yang kategori
mutahayyirah ini. Orang yang istihadah mutahayyirah. Jelas ini tambahan paling pening sekali mutahayyirah. Jadi jelas jenis-jenis darah istihadah. Jadi apa itu darah istihadah? Istihadah adalah darah. Istihadah adalah darah yang keluar min adna rahim. Dia beza haid tadi, darah haid tadi dia keluar daripada apa? Daripada dasar rahim. Daripada dasar rahim. Kalau istihadah ni dia keluar daripada pangkal. Darah istihadah ini dia keluar daripada pangkal rahim. Ghairi ayyamil haid wan nifas. Dan dia keluar tu pada waktu bukan waktu haid dan bukan juga waktu nifas. Dia datang. Haid ni ada kadar dia. Ada waktu tempoh haid. Dia daripada dinding. Daripada kita panggil kalau katakan adna ni mungkinlah daripada dinding, daripada dia ada satu urat satu urat dalam rahim ni. Dia keluar. Dia bukan daripada pangkal. Dia bukan daripada dasar, daripada pangkal. Daripada dinding lah. Dinding rahim ada urat-urat dia. Dia panggil darah fasad. Istihadah ni dipanggil juga darah fasad. Jangan tanya darah fasad tu apa? Darah fasad tu darah yang rosak. Iaitu darah istihadah lah. Okey? Fasad dengan istihadah ni sama. Okey? Jadi dia keluar pada bukan waktu haid dan juga bukan waktu nifas. Bukan sebab beranak. Kalau katakan darah nifas, dia keluar sebab beranak. Darah haid pula apa? Waktu sihat. Waktu sihat tak ada apa-apa, ikut cukup kadar sekian suci sampai sekian suci, maka keluar darah haid. Tapi kalau istihadah ni, dia bukan waktu haid nifas, bukan juga waktu haid. Dia celaru sikit. Dipanggil darah yang bersebab. Ada sebab. Wa syarah ta'rif, syarah ta'rif ad-damu tsalits wal akhir. Darah yang ketiga yang terakhir ini, daripada jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj. Daripada jenis darah yang keluar daripada faraj, dia dipanggil darah istihadah. Dia dipanggil darah istihadah. Darah yang ketiga ini iaitu darah yang terakhir. Tak ada yang keempat. Darah ada 3 jenis je. Haid, nifas, istihadah. Darah yang ketiga ini adalah darah yang terakhir daripada jenis-jenis darah yang mana dia keluar juga daripada rahim. Dia keluar juga daripada rahim dan juga tapi dia keluar daripada pangkal rahim. Dia keluar daripada pangkal rahim dan juga dia ni terzahir daripada faraj. Keluar daripada kemaluan faraj dan ini dipanggil darah istihadah. Dan juga darah istihadah ini dipanggil darah fasad. Darah rosak. Darah rosak. Kalau darah rosak ni dipanggil darah istihadah. Wa huwa damun yakhruju min adnanir rahim, dan dia adalah darah yang keluar daripada pangkal rahim bi khilafil haid. Bi khilafil haid. Khilaf ni apa? Tidak sama dengan haid. Dia ni berlawanan dengan haid. Kalau haid keluar daripada dasar. Haid keluar daripada dasar. Nifas keluar daripada mana? Nifas keluar daripada pangkal. Haid keluar daripada dasar, nifas keluar daripada pangkal. Fa innahu yakhruju min aqsar rahim. Haid ni tadi dikeluar daripada dasar rahim. Wa yakhruju min ayyamil haid wan nifas, dan juga darah haid, darah istihadah ini dia keluar daripada hari selain haid dan juga nifas. Dia keluar daripada hari selain haid dan nifas, iaitulah dia panggil darah istihadah, yang mana darah istihadah ini selain, dia tidak sama dengan darah haid dan juga nifas. Darah yang ketiga ini tak sama macam darah haid maupun darah nifas. Wa ma'na dhalika, dan makna itu, makna apa yang tadi ta'rif dia tu adalah apa? Anna kulli dammin nahkumu alaihi bi annahu damun haid wa lam nahkumu alaihi bi annahu damun nifas fa innahu yakun damu istihadah tajibu lahul ahkam allati sayati zikruha. Dan makna dia adalah apa? Sesungguhnya setiap darah tidak dihukumkan ke atasnya. Kerana apa? Contoh darah haid dan istihadah tak darah haid dan juga nifas tak dihukumkan ke atasnya. Kerana apa? Kerana darah dia ni adalah darah istihadah. Jadi orang yang istihadah ini,
Orang yang darah istihadah ini wajib ke atasnya hukum-hukum yang mana kita akan baca. Kita akan baca akan datang. Kita akan baca nanti hukum bagi orang yang istihadah. Jadi kalau dalam pelajaran kita ni yang paling panjang, kita ada 8 subjek, 8 pelajaran. 8 yang paling panjang ni adalah darah istihadah. Istihadah ni yang paling panjang. Okey? Wa ma'na dhalika al-aslu fil istihadah. Asal pada istihadah, dalil tentang istihadah. Datang hadis daripada Fatimah binti Abu Hubaish. Pada ketika itu dia sedang istihadah. Annaha kanat tustahad, dia sedang istihadah. Dia sedang istihadah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubaish ni, dia ini adalah kategori darah apa? Darah mutamayyizah. Tadi kita ada cerita empat kategori kan? 4 kategori darah istihadah. Fatimah ni dia kategori mutamayyizah. Dia dapat bezakan darah ni warna apa? Darah ni sekian, dia dapat bezakan. Sebab dia datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi kat Nabi, dia kata apa? Idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf. Idza kana fa amsiki 'anis salah fa idza kana al-akhar fa yatawadda'i wa salli fa innama huwa 'ir. Dia datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu tak adalah dalam ni tak ada cuma bagi tahu hadis Nabi tu. Dia bagi tahu kat Nabi bahawasanya dia telah datang darah berwarna hitam. Datang berwarna hitam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata padanya, kalaulah darah itu darah haid, maka dia berwarna hitam. Bukan Sayyidatina Fatimah. Silap ni. Ini baca, dia bukan Sayyidah Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah binti Abu Hubaish. Jadi dia datang dia datang pada Nabi SAW, dia bagi tahu tentang dia istihadah. Istihadah kategori apa? Mutamayyizah. Kategori mutamayyizah. Maka dia datang, Nabi SAW kata apa? Kalaulah kamu darah hitam, maka itu adalah darah haid. Itu adalah darah haid, maka diketahui kalau kamu datang, maka kamu berhenti solat. Jangan solat. Jangan solat. Fa'amsiki 'anis solat, kamu jangan solat. Tak payah solat. Jangan solat. Tunggu, jangan solat. Fa idza kana al-akhar, tapi kalau katakan darah tu warna lain. Darah tu warna lain, fatawadda'i wa salli. Fatawadda'i dan kamu ambil wuduk dan solat. Ambil wuduk dan juga solat. Fa innama huwa 'irqun. Maka apa? Maka sesungguhnya itu adalah darah penyakit. Irqun ni adalah apa? Kat bawah tu dia akan terangkan irqun tu apa. Irqun ni adalah urat. Irqun ni adalah urat yang mana keluar daripadanya darah penyakit. Darah istihadah tadilah keluar daripadanya darah penyakit. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan perbezaan antara darah, antara darah haid dan juga darah istihadah. Nabi SAW menerangkan perbezaan antara darah haid dan juga istihadah min khilali tamyiz bainan dima. Min khilali tamyiz, Nabi SAW bezakan antara tempoh perbezaan antara dua jenis darah. Nabi SAW bagi tahu, kalau macam ni kamu kena berhenti solat, iaitu darah haid. Kalau macam ni kamu kena solat sebab apa? Ini darah istihadah. Nabi SAW dah terangkan kepada beliau, maka dekat sini Nabi SAW menerangkan antara dua jenis darah, antara haid ataupun istihadah, maka dengan cara warna darah tadi. Dan juga Nabi SAW bagi tahu apa? Darah istihadah itu keluar daripada urat. Urat yang kita cerita tadilah, urat yang keluarkan darah istihadah tadi. Dia bukan daripada dasar, dia bukan daripada dasar rahim. Baik, insya-Allah kita teruskan Okey. Sikit lagi insya-Allah. Ya Allah, 10 minit je lagi. Okey, insya-Allah. Ya Allah, kita belum habis lagi ni, macam mana nak laju ni? Okey. Kemudian yakhruju al-'adil
al-azil. Apakah maksud urat tu? Urat itu dalam bahasa Arab, urat ini dipanggil apa? Urat ini dipanggil al-azil. Nama tanya kan? Urat ni dipanggil apa? Urat yang dekat rahim ini dipanggil al-azil. Urat ini dinamakan al-azil. Al-azil. Al-azil ini maksudnya apa? Dia adalah darah haid. Dia ini berlawanan dengan darah haid. Berlawanan dengan darah haid yang mana darah haid ini keluar daripada dasar rahim. Keluar daripada dasar rahim. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua bahawasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, meriwayatkan Fatimah Abi Hubaish telah datang kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang telah datang haid." Aku telah datang haid. Tapi aku ini tidak bersuci. Aku tidak bersuci. Afa ada'u salat? Bolehkah aku tinggalkan solat? Bolehkah aku tinggalkan solat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La, innama dzalika 'irqun." Innama dzalika 'irqun. Sesungguhnya itu adalah apa? Irqun. Irqun tu adalah tadi kita cakap urat. Satu jenis urat yang dipanggil al-azil. Satu jenis urat yang dipanggil al-azil. Afa ada'u salat, bolehkah aku tinggalkan solat? Nabi SAW bagi tahu apa? Innama dzalika 'irqun wa laysa bil haid. Kamu ni tak haid. Jadi kamu kena solat. Kamu kena solat sebab kamu ni bukan haid. Kamu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah, kalaulah kamu didatangi haid, fatruki solat, maka kamu boleh tinggalkan solat. Tak perlu qada pun. Tak perlu qada. Semasa haid ni tak perlu qada. Kamu memang dibolehkan untuk tinggalkan solat. Fa idza dhahaba qadruha, maka apabila telah berlalunya waktu, yang ditetapkan, faghsili, maka mandi. Kamu kena mandi janabah lah ni. Mandi hadas, mandi angkin dam. Maka hendaklah kamu suci. Suci. Maksudnya kamu sucikan diri kamu daripada darah. Sorry, bukan mandi kat sini. Faghsili angkin dam, masa kamu sucikan diri kamu daripada darah. Wasalli, dan kemudian kamu solat. Kemudian kamu solat. Fal hadis, dan hadis ini adalah dalil bahawasanya seorang wanita yang mana dia boleh mayazat, dia boleh membezakan. Tadi kita bagi tahu kan 4 jenis wanita. 4 jenis wanita yang didatangi haidah, didatangi istihadah. Maka apa? Dia ni adalah wanita yang boleh membezakan antara darah haid dan juga darah istihadah. Maka dikira daripada haid, dikira darah haid dan juga beramal dengan maksudnya apa? Satu orang wanita bila dia dapat tahu tentang diri dia, dia dapat belajar, dia dah belajar tentang haid, kemudian dia tahu ini adalah waktu aku haid, ini adalah waktu aku istihadah. Dia kira dan dia mengambil dia haid. Ada waktu dia kena solat, ada waktu dia kena haid. Dia kena tinggalkan solat. Dia tahu kiraan ni, dia tahu. Dan dia tahu juga bila haid datang, bila haid pergi. Dia tahu tentang hukum-hukum ni. Dia tahu bila kiraan dia. Fa idzan qada qadruhu iltasat, dan dia tahu apabila haid tu telah berlalu, maka dia kena mandi hadas besar. Fangtasalat anhu, dia kena bermandi hadas besar. Thumma sara hukmu damil istihadah, kemudian lah mandi hadas besar, dah suci daripada haid tadi, dah suci dari haid tadi, maka sara hukmuhu, terjadilah hukum darah yang tadi keluar daripada rahim dia itu darah istihadah. Darah istihadah. Fatawadda'a, kemudian dia angkat hadas, dia buat apa? Maka dia ambil wuduk setiap solat, sama sayati tafsiluhu, seperti mana yang kita akan belajar akan datang. Kita akan belajar. Macam mana cara kalau orang wanita datang istihadah? Kita akan belajar. Idza arafta ma taqaddam. Jadi kamu dah tahu dah sekarang ni, kamu dah tahu dah apa yang telah dibentangkan, diterangkan. Maka ketahuilah sesungguhnya darah yang keluar daripada faraj. Faraj tidak kosong, melainkan salah satu daripada 3 ini. Salah satu dari 3 ini maksudnya apa? Darah haid,
darah nifas dan juga darah istihadah. Antara tiga ni, mesti antara tiga ni sama ada haid, nifas ataupun istihadah. Boleh ke kita sambung sikit lagi? Boleh Okay, insyaAllah. Jadi insyaAllah laju sikit kat sini. Tadi pun laju juga. Tak tahu nak laju macam mana. Kesian korang. Allahu Akbar. Ya Allah, berilah kefahaman kepada kami semua ya Allah, insyaAllah. Baik. Okey. Khatimah. Khatimah ni fi hukmi rutubatil farj. Okey. Kat sini nak cerita tentang kelembapan. Apa yang keluar daripada faraj lagi selain darah? Apa yang keluar daripada kelembapan selain darah? Ada apa? Keluar keputihan. Keluar keputihan. Ada keputihan yang keluar. Jadi apa? Jadi selain darah, ada lagi keluar daripada faraj. Ada lagi keluar daripada faraj. Jadi apa? Kalaulah yang keluar daripada faraj tu darah darah saja, selain darah ada lagi keluar. Ada lagi cecair-cecair lembapan. Kita panggil lembapan. Lembapan yang keluar daripada faraj. Okey? Kat sini kita nak cerita tentang benda yang lembab keluar daripada faraj. Cairan lah. Betul cairan. Okey? Benda yang lembab. Okey? Mimma yanzilu minal farji walaysa daman ma yusamma birutubatil farji. Wahia ma'un abyad mutaraddid bainal madhi wal araq wa yatasa'al anha. Okay. Jadi kat sini kita nak masuk dalam penutup antara jenis-jenis benda yang keluar daripada faraj, iaitu apa? Hukum rutubatil faraj. Hukum menceritakan tentang apa? Benda cairan yang keluar daripada faraj, ataupun benda yang lembab, lembapan yang keluar daripada faraj. Mimma yanzilu minal farji, apa yang keluar daripada faraj, walai sadam, dia bukan darah. Okey, apa yang keluar daripada faraj, apa yang keluar daripada faraj bukan darah. Apa yang keluar daripada faraj iaitu bukan darah. Ma yusamma birutubatil farj, iaitu yang dinamakan dengan cairan ataupun lembapan. Rutubah ni lembapan. Lembapan daripada keluar daripada faraj. Wahia, dia tu sejenis apa? Dia tu sejenis apa? Ma'un abyad, air yang putih. Lembapan tu sejenis air yang putih. Mutaraddidun bainal madhi wal araq. Sampai kita ni keliru lah, air ni keluar, adakah dia air madhi ataupun dia air peluh. Jadi air madhi ni apa? Air madhi ini keluar sebab apa? Syahwah. Sebab syahwah. Sebab syahwah. Jadi terangsang keluar air madhi. Keluar air madhi bila terangsang, bila syahwah keluar air madhi. Maka apa? Air madhi ini ataupun air peluh. Ataupun peluh. Ataupun peluh. Wa yatasaalu anha, dan disoalkan. Ada lagi satu jenis. Satu jenis air lagi, iaitu dipanggil air wadi. Wadi ni pula wanita biasa keluar wadi. Wadi ni apa? Keluar dengan sebab apa? Keluar dengan sebab penat. Wanita-wanita selalu keluar. Wanita-wanita keluar sebab penat. Dia tak syahwah pun, tapi keluar macam lendir macam tu kan. Sebab apa? Penat. Penat. Jadi wa yatasa'al anha, dan orang bertanya soalan dia tak apa? Hal hiya tahirah am najisah? Adakah air yang keluar, lembapan yang keluar, lendir yang keluar itu dia najis ataupun dia suci? Dia najis ataupun suci? Wa hal khurujaha yanqudul wudu am la? Adakah dengan sebab keluarnya cecair itu membatalkan wudu ataupun tidak? Membatalkan wudu ataupun tidak? Wa khulasatu hukmaha, dan juga ringkasan hukum tentang dua soalan tadi, dua kecelaruan tadi adalah apa? Annaha in kharajat minadh zahir, kalaulah cecair ataupun lembapan tadi keluar daripada apa? Daripada zahir. Zahir tu apa? Macam peluh lah. Macam peluh, keluar sebab zahir. Dia ada dekat bahagian luar je. Zahir kan? Zahir kemaluan. Zahir kemaluan.
falaysa najisah. Maka dia tu tak kira najis, tak kira najis. Air yang keluar daripada apa? Daripada luar. Dia tak kira najis. Wala tanqudu wudu, dan juga tidak membatalkan wudu. Tak batalkan wudu. Wa in syukka fiha, dan kalau kata kamu ni ragu. Wa in kharajat minal batin, dan kalau katakan lembapan cairan itu keluar daripada batin, daripada dalam. Daripada dalam, maka apa? Naqadatul wudu. Batal wudu. Batal wudu, dan juga apa? Dia adalah najis. Daripada najis. Wudu batal dan juga dia adalah najis. Wa in syukka fiha, dan kalau katakan kamu ragu-ragu padanya. Ragu-ragulah ni najis ke tak najis. Ni air apa? Air ni ke air ni? Kalau kamu ragu-ragu, adakah dia tu keluar daripada zahir ataupun dia keluar daripada batin, maka tidak batal wudu dan juga tidak najis. Okey? Kalau ragu-ragu, ini air ni air yang keluar daripada zahir ataupun batin, daripada luar ataupun daripada dalam, tak tahu, maka tidak batal wudu dan juga tidak dikira najis. Wa zahir, apa yang zahir itu? Apa yang kita kata zahir batin? Apa yang zahir itu? Zahir itu adalah zahir faraj. Apakah zahir faraj? Huwa alladhi yajibu ghasluhu fil ghusl istinja. Apakah zahir faraj? Zahir faraj ni adalah bahagian-bahagian yang mana wajib kita suci. Kita mensucikannya ketika kita istinja. Kita istinja kita ada sucikan dekat bahagian-bahagian luar. Jadi kat situlah dipanggil zahiran. Kat situlah dipanggil zahiran. Jadi yang keluar daripada zahir, kalau katakan ada dekat zahir tu, bukan keluar daripada dalam. Ada kat zahir tu dipanggil peluh lah, macam peluh lah kan. Itu dikira apa? Tak najis. Tak najis. Peluh tak najis. Tak batal wuduk dan tak najis. Wal batin pula apa? Batin tu apa yang mana dia apa? Dia tak wajib pun basuh. Tak wajib pun basuh ketika kita nak istinja. Nak istinja, nak bersuci, nak ambil wuduk tu. Jadi itu kira apa? Kira apa sahaja yang dekat dalam dia yang kita kena korek-korek tu, itulah dikira batinun. Dalil amma taqaddam, dan apa yang telah diberitahu sebelum ini, bahawasanya air madhi ataupun lendiran madhi itu najis. Okey? Najis. Annal madhi najisun wa yanqudul wudu' bil ittifaq. Okey? Dan juga dia membatalkan wudu' atas sepakat para ulama. Semua ulama Syafi'i bersepakat bahawasanya madhi, air madhi itu adalah najis. Air madhi ni apa? Air yang keluar disebabkan syahwah. Air yang sebab dikeluarkan syahwah adalah najisun, najis. Wasfuhu annahu minal batin, dan juga sifatnya itulah adalah apa? Sifat air madhi itu dia keluar daripada batin, daripada dalam. Faiza kanat rutubah minal batin fahiya kal madhi. Contoh air lendiran yang keluar daripada batin itu seperti air madhi. Wa in kanat minal zahir, kalaulah daripada zahir, daripada pipi-pipi luar tu, daripada zahir, dia menyerupai peluh. Dan peluh itu adalah suci dan tidak membatalkan wuduk. Wa fi halati syak. Kat sini kita nak bagi tahu tentang apa? Tentang kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh. Jadi tanda kat sini. Ini dipanggil kaedah usul fiqh. Wa fi halatil syak. Syak ni apa? Dia ragu-ragu. Ini batin ke zahir? Keluar dari zahir ke batin? Tak tahu. Air ni keluar zahir ke batin? Dia ragu-ragu. Ini kaedah usul fiqh adalah apa? Annal yaqin la yuzalu bisyak. Yakin. Jika kamu yakin. Kamu kena yakin salah satu. Yakin itu akan menghilangkan syak. Hilangkan syak. Kerana apa? Al-asl taharah. Kerana apa? Asalnya memang suci. Maksudnya kamu yakin, ya Allah, ini darah, ini peluh ni daripada mana kamu ragu-ragu. Maka apa? Kamu yakin je salah satu daripadanya, kamu yakin je salah satu daripadanya, kerana yakin ini tidak apa? Yakin yang akan mensabitkan hukum. Lianna aslu taharah wal aslu adamun naqdi. Kerana apa? Asalnya adalah apa? Suci, dan juga asalnya tidak membatalkan wudu. Allahu
a'lamu bis-shawab.